أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan Imam yang saya muliakan, Tuan Nazim, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sudah pertengahan bulan Muharram. Marilah kita renungi satu peristiwa yang besar yang berlaku dalam bulan ini, iaitu berlabuhnya bahtera Nabi Nuh AS. Bahtera Nabi Nuh AS selamat berlabuh, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam banyak surah. Antaranya ialah perkara ini, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Sadaqallahul azim. Dan berkata Nabi Nuh, Tuhanku, janganlah tinggal seorang pun daripada orang kafir di atas muka bumi ini. Begitu lama seruan tauhid yang disampaikan oleh Nabi Nuh SAW, tetapi yang beriman hanyalah barangkali 80 orang, dan itulah ia bersama dengan kapal Nabi Nuh dan berlabuh hari ini pada 10 Muharram di gunung ataupun di Bukit Judi. Bukit Judi terletak di kawasan seperti dalam peta itu, di kawasan Kaukasus di utara Turki dan berhampiran dengan Georgia, dan ditemui fosil ataupun kapal Nabi Nuh yang bersejarah yang telah disaksikan oleh pengkaji arkeologi dalam awal Quran ini. Dan kita bincang inilah sebenarnya pada bulan Muharram, selain daripada peristiwa Firaun ditenggelamkan oleh Allah dalam Laut Merah, dan ada riwayat mengatakan bahawa peristiwa lain ialah peristiwa Nabi Nuh diselamatkan daripada ancaman orang kafir. Allah menceritakan dengan panjang lebar, auzubillahi minasyaitonir rajim. Kazzabat qablahum qaum Nuh fakadzdzaba amrana wa qalu majnun wazdujir pada rabbuhu anni maghlubun fantasir faftahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir faftahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa farajna udawudan falqalma ala amrin qad qadir wa hamalnahu ala zatil wahyi wa dusur tajri bayuna jazal liman kana kafir wa laqad taraknaha ayatan falmi mudakkir. Surah Azim. Kaum Nuh telah mendustakan Nabi Nuh. Mereka mendustakan hamba kami, dan mereka berkata Nuh adalah majnun, gila, wazdujir, dan harus dihalau daripada kawasan tersebut. Pada Rabbuhu anni maghlubun fantasir. Nabi Nuh berdoa pada Tuhannya, sesungguhnya daku telah kalah. Daku telah kalah dan benarlah berilah kemenangan padaku. Lalu Allah bukakan pintu langit dengan air yang mencurah-curah, dan dipancarkan daripada bumi mata air pada langit dan air pada bumi, faltaqal ma, dan dua-dua air itu bertemu ala amrin qad qadir, di atas apa yang Allah telah tentukan. Wa hamanna ala zati al-wahyi madasur, dan kami bawa Nuh bersama dengan kaumnya yang selamat di atas zat al-wahyi, di atas kapal yang dibuat daripada papan al-wah, daripada papan yang tebal, wadusur, dan paku. Allah menceritakan kapal Nabi Nuh ini dibuat daripada papan yang rata dan dipaku, dan sebahagian yang digunakan wadusur. Dusur adalah mismar atau paku. Tajri bayuna jazal liman kana kafir, dan kapal ini berlayar, dan itulah balasan kepada mereka yang kafir, ditenggelamkan. Walaqad taraknaha ayatan falmi mudakkir, dan kami tinggalkan ayat, tanda-tanda kebesaran kami, mudah-mudahan mereka berfikir. Itulah kisah yang Allah kisahkan tentang peristiwa selamatnya Nabi Nuh yang berdarat di satu pegunungan yang kita sepakat tadi. Dan Allah menyatakan dalam surah yang lain, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa qila yardu ma'aki was-samaa'a aqli'i wa ghidal ma wa qadil amru wastawat 'ala al-judi wa qila badal liqawmin zalimin. Surah Azim. Dan dikatakan kepada bumi, wahai bumi, telanlah air kamu,
Wahai sama, wahai langit, aqli'i, dan tarik kembali air yang kamu curah tadi. Wa ghidal ma, dan air pun surut. Wa qadal amru, wa qadil amru, dan urusan Allah telah terlaksana. Wastawat ala judi, dan kapal itu berlabuh di atas gunung judi. Dan wakilah badal liqawmi zalimin, alangkah jauhnya daripada kebenaran bagi orang yang zalim. Dalam peristiwa ini Allah menceritakan bahawa kapal Nabi Nuh berlabuh di atas gunung judi. Gunung judi ini masih dikenal dengan nama judi sekarang. Dan kawasan seperti yang kita sebutkan tadi ialah di utara Turki. Orang Turki menyebut judi. Allah sebut al-judi. Nama yang Allah sebut Al-Quran masih dipreserve oleh orang Turki. Tempatnya sangat tinggi tetapi datar. Tepat sebagaimana Allah sebut wastawat al-judi. Istawa dalam bahasa Arab, tuan-tuan, tempat yang tinggi tapi rata. Itu makna istawat. Dan kapal ini berlabuh di atas tempat yang tinggi. Tempat itu rata. Memang itulah yang ditemui. Gunung Judi yang sederhana tingginya ditemui pada awal kurun ini oleh 2 orang, dan mereka tidak sangka disitulah tempat kapal Nabi Nuh. Di situ ada dataran yang luas, tempat mendaratnya kapal Nuh, dan mereka menternak kambing, dan mereka tidak pernah sangka bahawa tempat mereka mengembala kambing itulah tempat yang paling bersejarah dalam konteks Nabi Nuh dan keluarganya ataupun dengan kaumnya yang diselamatkan. Mari kita lihat kembali tempat yang sangat-sangat bersejarah ini dikaji oleh arkeologi. Mereka telah menemui rangka kapal ini secara yakin, dan dengan ukuran dan juga dengan sifat yang mereka temui. Sejarah Nabi Nuh juga berasal di situ. Kaum keluarganya masih berada di kawasan tersebut, dan DNA yang dikaji oleh manusia ini confirm mereka lah keluarga Nuh yang sangat dekat. Dalam konteks ini, dalam zaman teknologi ini, mereka dapat lihat daripada langit satellite menggambarkan satu struktur yang besar berbentuk bujur, dan tempat itu dikaji kemudiannya. Dan mereka dapati bahawa di situlah kapal yang sangat tua yang sudah berubah menjadi batu. Lalu mereka cuba mencari apakah sebenarnya kapal yang berbentuk lonjong ini. Dan dalam bahasa Arab, tuan-tuan, al-fuq maksudnya dia adalah seperti perjalanan falak, dan dialah tepat sebagai rupa ini. Kebanyakan falak berjalan dalam bentuk yang sangat smooth, dalam bentuk oval ataupun dalam bentuk orbit yang dipanggil elips. Dan Allah menyebut kapal ini ialah al-fuq. Al-fuq ini datang daripada perkataan yang sama. Dan oleh sebab itu kita lihat sifat inilah yang digabungkan dan dikaji. Dan kita lihat di sini tempatnya tinggi tetapi rata. Tepat sebagaimana Allah sebut wastawat ala judi. Dan orang Turki masih memanggil tempat ini tempat judi. Judi mereka sebut dengan C-U-D-I, judi. Allah sebut al-judi. Tuan-tuan, inilah pemandangan tempat yang ditemui kapal tersebut. Tempat tanah tinggi tetapi rata. Dan inilah penemuan yang besar, tetapi sayang dilakukan oleh orang bukan Islam. Tetapi dalam kitab mereka, dalam kitab orang Kristian, dalam kitab orang Yahudi, ahli kitab mengatakan kapal berlabuh di atas gunung Ararat. Sekarang yang ditemui adalah di atas gunung Judi. Dan mereka sekarang pertikaikan. Mereka mengatakan judi itulah Ararat. Sebenarnya bukan. Ararat dengan judi dua tempat yang berbeza. Sekarang Al-Quran dengan tepat pinpoint tempat yang kapal berlabuh ialah di judi. Tidak dalam kitab Bible, tidak ada dalam The Old Testament ataupun The New Testament yang ceritakan bahawa kapal tersebut berlabuh di atas gunung judi. Yang mereka sebut ialah di gunung Ararat. Di manakah Ararat? Di manakah judi? Mari kita tengok dengan lebih detail insyaAllah. Kapal yang temu ini sangat besar. Yang kita lihat ukuran saiznya ialah 515 kaki panjang. Lebarnya ialah 128 kaki. Tuan-tuan boleh bayangkan 128 kaki lebar, tempat yang paling lebar. Tempat average lebarnya ialah 85 kaki. Tempat yang paling lebar ialah 138 kaki. Dan tinggi badan
51 kaki. Kemudian ukuran-ukuran lain dinyatakan dengan tepat. Dan apabila kita banding dengan hadis Rasulullah yang menceritakan tentang kapal Nabi Nuh, tepat sebagaimana yang terdapat di sini. Inilah sebab mereka sudah hampir yakin bahawa itulah kapal Nabi Nuh AS. Lebih lagi dikaji dengan penduduk yang terdapat di kawasan tersebut, ialah kawasan yang DNA-nya mencatatkan mereka lah daripada keturunan yang awal daripada keturunan Nabi Nuh AS. Inilah kajian pengkaji, tetapi mereka sembunyi. Mereka sembunyi sebab tidak menyetujui ataupun tidak berpihak kepada Kristian. Sebab orang Kristian mengatakan kapal ini berlabuh di atas Gunung Ararat. Tetapi yang ditemui ialah Maut Judi. Sebagaimana Allah sebut, dan inilah mukjizat Al-Quran. Tidak pernah ada dalam kitab terdahulu yang menyebut Gunung Judi, tidak ada. Yang mereka sebutlah Ararat. Sekarang kapal yang ditemui tepat di atas Judi. Oleh sebab itu tuan-tuan, di dalam Bible mengatakan perkara yang sama. Dia kata then the ark rested in the 7 months on the mountains of Ararat. Kapal Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Ararat. Al-Quran mengatakan berlabuh di atas gunung Judi. Dua tempat berbeza. Dan yang ditemui ialah sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Satu lagi ialah dalam konteks bahasa yang digunakan oleh Nabi Nuh, yang kemudian dipinjam oleh orang kemudian. Yang Allah sebut dalam Al-Quran ialah Al-Fuk. Tetapi dalam bahasa mereka sebut The Ark. The Ark ialah bahtera yang bentuk rectangular, yang bentuk segi empat. Tetapi Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Fuk. Al-Fuk ini ialah bentuk yang bujur dan seperti elips, yang ditemui tepat sebagaimana Allah sebut. Dan kita lihat bentuknya ialah elips. Al-Fuk, maksud Al-Fuk ini ialah elips dalam bahasa asalnya. Walaupun Al-Fuk ini ialah bahtera yang digunakan untuk nama khas, tetapi asal sifatnya adalah seperti falak. Tuan-tuan yang semati, inilah sebabnya mereka sekarang berbincang menyembunyikan fakta ini. Sebab yang ditemui ialah bertepatan dengan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, tetapi tidak berpihak pada mereka. Mereka sembunyikan fakta ini begitu lama, sehinggalah mereka terbitkan dalam National Geographic, tetapi mereka tukar Gunung Judi jadi Ararat. Awas tuan-tuan, kalau kita lihat National Geographic, mereka tukar Judi ini dengan Ararat supaya tepat dengan apa yang ada dalam kitab mereka. Dan itulah perkara yang berlaku. Mari kita lihat daripada setelah, di manakah Ararat, di manakah Judi? Dua tempat yang berbeza. Ararat ke utara dan Judi ke selatan. Di antara Ararat dengan Judi jaraknya 200 batu mile. Oleh sebab itu Ararat dan Judi dua tempat berbeza sama sekali. Sekarang mereka katakan bahawa yang ditemui itu Ararat. Mereka tukar nama sekarang. Awas tuan-tuan, kalau baca dalam teks buku yang mereka telah sebar ke dunia, mereka mengatakan tempat yang ditemui ini Ararat. Tidak benar tuan-tuan. Namanya Judi. Dan orang Turki confirm namanya Al-Judi. Dan itulah mukjizat Al-Quran. Peristiwa ini berlaku dalam riwayatnya pada 10 Muharram. Wallahu a'lam. Apakah ada hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad, walaupun hadis ini tidaklah hadis yang kuat. Dan disebutkan di sini di antara Jabal Ararat dengan Judi jaraknya sekitar 200 mil. Itulah yang dicatatkan oleh ahli sejarah. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Dengan nama Allah mereka berlayar, wa mursaha, dan mereka berlabuh. Dalam konteks bahasa Arab tuan-tuan, mursaha ini maksudnya arsa, rasiyah maksudnya ialah anchor ataupun saut. Di dalam kata mursaha ini termasuk terfaham, kita boleh faham dalam bahasa Arab terkandung maksudnya kapal itu ada saut, ada anchor. Allah mengatakan dengan nama Allah mereka berlayar majriha wa mursaha, kemudian mereka berlabuh. Dalam kata mursaha ini kalau kita tengok terjemahan dalam bahasa Melayu kata berlabuh, tetapi dalam berlabuh itu ada maksud anchor. Apabila kita berlabuh maka kita letakkan anchor, turunkan anchor, dan itulah exactly kapal Nabi Nuh. Rupa-rupanya dengan kalimah al-mursaha ini telah menggambarkan kapal ini penuh dengan anchor. Apakah hikmahnya? Di dalam gelombang yang sangat kuat,
Untuk memantapkan kapal ini terpaksa diletakkan anchor yang banyak. Banyak sauh-sauh yang banyak, dan inilah gambaran artis. Berdasarkan pada tapak arkeologi, mereka temui banyak sauh-sauh ini yang terdapat sepanjang daripada Ankara sampailah ke Judi. Ankara, kota ibu Turki ini diambil pada Ankara. Bahasa Nabi Nuh. Nabi Nuh bercakap dalam bahasa mereka, dan bahasa ini ialah bahasa yang masih mengekalkan Ankara sebagai sauh. Apabila dibawa ke barat, mereka tiada bahasa Ankara, mereka sebut anchor. Anchor daripada bahasa Ankara. Ankara masih, kota Turki masih dikekalkan nama Ankara sempena dengan tempat batu pertama ditemui. Apabila air sudah surut sebagaimana dibaca dalam ayat tadi, barangkali wallahualam menjatuhkan satu demi satu sauh tersebut. Sebab sekarang ditemui sauh ini tempat yang jaraknya sangat jauh menuju ke Gunung Judi. Dilepaskan satu persatu. Kita dapat buat gambaran apabila air sudah surut, batu ini dilepaskan satu demi satu. Sebab batu ini ditemui sepanjang daripada Ankara sampailah ke Gunung Judi. Dan batu ini sangat besar, tuan-tuan. Cuba lihat sauh ataupun Ankara disebut ini, anchor. Dia ada lubang di tengah atasnya, dan kita dapat gambarkan bahawa dia diikat dengan tali, ditambah di bawah bahagian kapal supaya kapal ini mantap. Dan itulah penemuan ekologi yang dikaji oleh para arkeologi. Kebenaran hanya Allah yang tahu hakikatnya, tetapi itulah gambaran yang ditemui rangka kapal Nabi Nuh. Dan kapal ini mempunyai anchor yang banyak. Dilepas satu persatu dalam jarak yang tertentu, dilepaskan satu demi satu. Dan tuan-tuan cuba gambarkan bagaimanakah batu ini tebuk. Ini tebuk dengan mukjizat para rasul, dan Allah utuskan, Allah anugerahkan mukjizat kepada Nabi Nuh AS untuk menebuk batu sebesar ini. Dan sesaiz, apakah saiz Nabi Nuh AS? Juga barangkali tidak seperti kita. Dan melihatkan pada sauh yang dibina oleh yang berada dalam kajian arkeologi ini, menggambarkan kapal ini sangat besar. Dan batu ini ditemui di mana tempat. Sauh kapal Nabi Nuh ini ditemui sekarang. Dan mereka mengatakan tempat pertama ditemui ialah di Ankara. Sepanjang Ankara sampai ke Gunung Judi dilepaskan satu demi satu. Apabila barangkali air telah surut, maka kapal perlu berlabuh. Dan sekarang sisa-sisa fahal min dakir. Apakah kamu tidak lihat ayat itu? Dan Allah meninggalkan kesan-kesan ini supaya kita berfikir mereka yang menentang kebenaran hasilnya sama saja. Dan kita lihat Allah menyebutkan bahawa kapal ini dibuat daripada kayu yang rata. Wa hamalnahu ala zati alwahib wa dusur. Kami bawa mereka di atas kapal yang dibuat daripada kayu rata. Alwah, luh maksudnya kayu rata. Dan tempat yang ditemui ialah kayu yang sangat tebal, tuan-tuan. Kayu yang sangat tebal. Kayu ini dibawa ke lab dan mereka kaji dari segi carbon 14. Carbon 14 ialah menentukan usia kayu ini. Dan mereka kata usianya bertepatan dengan sejarah Nabi Nuh AS. Dan ini semua dilakukan oleh orang bukan Islam, bukan kita. Dan hasilnya kita yang ambil faedah. Dan Allah mengatakan wa hamalnahu ala zati alhin wa dusur, dan paku. Dusur ialah paku. Dan ditemui paku. Tuan-tuan, ini sebahagian daripada kayu yang sangat bersejarah. Ada tulisan di atas kayu ini. Berbagai-bagai besi yang disebutkan perkataan ini, saya tak sebutkan di sini. Mereka mengatakan tulisan-tulisan ini menggambarkan Islam yang akan muncul akan datang. Dan Allah mengistilahkan kami bawa mereka ke atas kapal yang dibuat daripada kayu rata, alwah, luh. Dan inilah luh, sebahagian ditemui. Kemudian ahli pengkaji ini memotong kayu ini, dibawa ke Eropah, dibawa ke Amerika, dibawa ke Jepun. Dan sekarang kerajaan Turki minta semua kayu ini dikembalikan ke Turki. Sebab mengikut undang-undang antarabangsa, di mana tempatnya kapal itu ditemui, maka dia kepunyaan negeri tersebut. Dan sekarang mereka ingin mengambil sebab kayu ini telah dipotong oleh mereka. Dan mereka bawa ke Maman untuk mengkaji dari segi konteks arkeologi.
Dan tuan-tuan, ini kayu yang dipulang kembali. Jepun ambil seketul, Amerika ambil seketul, yang dia pulang berkali sikit, yang dia simpan berkali banyak. Dan membuktikan apa yang Allah sebut, Zat al-Wah, iaitu kapal yang dibuat daripada loh, papan yang rata seperti loh. Sebab ada versi dalam Kristian mengatakan buat daripada kayu yang bulat, tidak benar. Allah mengatakan buat daripada papan, wadusur, dan daripada paku. Ini itu paku. Dengan metal detector kita sekarang, kita boleh cari logam. Ditemui banyak paku yang sudah menjadi fosil, tetapi masih paku, masih besi, masih lagi dusur, masih lagi mismar. Dalam bahasa Arab, al-masamir ialah paku, dusur ialah paku, dan ditemui ialah paku yang sangat besar, ribet. Ini kapal besi yang ditemui di sekitar Gunung Judi. Terpisah. Tempat Gunung Judi ini tempat yang tidak ditinggal, tidak dijadikan kediaman orang. Yang digunakan hanyalah untuk mengembala kambing di situ. Tempatnya tinggi dan ditemui ribet, sebagaimana Allah sebut, wa hamalnahu ala zat al-wahib wa dusur. Ini mukjizat Al-Quran. Dan paku ini banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan lihat teknologi yang digunakan oleh Nabi Nuh. Dan kita mengatakan orang dulu tidak ada teknologi, dan kita tinggi teknologi. Rupa-rupanya terbalik daripada apa yang kita temui dalam proses kajian ekologi. Dan paku ini sangat banyak, tuan-tuan, berbagai bentuk, yang barangkali dapat gambarannya untuk kayu yang sangat besar ini dirapatkan dengan paku, kemudian dengan dengan aspal. Sebab kapal ini tidak ditembus oleh air dan dibuat bi'ayunina, dan Allah yang memberikan wahyu kepada Nabi Nuh bagaimanakah kapal ini harus dibuat satu persatu. Dan mukjizat demi mukjizat. Dan tuan-tuan, apakah banjir ini berlaku seluruh dunia atau tidak? Wallahu a'lam. Tetapi yang menariknya lah, gunung-gunung yang berdekatan dapat ditemui fosil-fosil ini, kulit-kulit kerang di atas puncak gunung. Apa maksudnya? Maksudnya gunung tersebut pernah berada di bawah dasar laut. Dan ini adalah bukti lain bahawa air melepasi puncak gunung. Dan ditemui di atas gunung-gunung yang tinggi banyak siput-siput seperti itu, yang menggambarkan pernah kawasan itu tenggelami di bawah dasar laut. Dan inilah memberikan gambaran, saintis membuat kesimpulan bahawa sebahagian besar dunia pernah tenggelami oleh air disebabkan bukti-bukti yang ditemui fosil-fosil banyak ini. Tuan-tuan, mereka juga menggambarkan laut hitam asalnya tidak ada, dan air yang terperangkap apabila air sudah surut meninggalkan satu tasik yang besar, dan sekarang kita panggil laut hitam. Kajian dilakukan oleh saintis, mereka mengatakan asalnya di situ bukan laut, tetapi tempat yang lembah. Apabila Allah tenggelamkan bumi dan apabila disurutkan air, ada air yang tertinggal. Dan mereka temui octopus. Octopus ini, tuan-tuan, bukan makhluk bumi. Sebab DNA octopus tak sama dengan apa-apa makhluk di atas muka bumi. Mereka membuat kesimpulan octopus bukan daripada hidupan bumi. Dan octopus, tuan-tuan, dia boleh keluar apabila kita kurung dalam kotak kayu. Walaupun kecil saja ruang, dia boleh keluar. Dia makhluk asing. Dan apabila dikaji DNA, tidak ada satu pun yang match dengan DNA octopus ataupun octobot dalam bahasa Arab. Dan oleh sebab itu mereka menjangkakan, wallahu alam, barangkali dia turun ketika air Allah bukakan pintu langit, barangkali dia turun bersamanya. Barangkali apabila dikeringkan air, dia tertinggal di sini, wallahu alam. Itulah yang dijangka oleh ahli ekologi Muslim. Sebab oktopod tidak ada bandingan dengan mana-mana DNA sebarang makhluk di atas muka bumi, tidak ada. Dia bukan bentuk DNA ataupun acid amino, AT, CG sebagaimana ada dalam semua makhluk lain. Dia tidak ada. Dan itulah barangkali yang mereka cuba kaji, dan kita ambil intibar daripada peristiwa besar ini. Di manakah makam Nabi Nuh? Makam Nabi Nuh terletak di Syria sekarang, Bandar Karakon. Di situlah makam Nabi Nuh yang dikunjungi oleh 3 agama besar, umat Islam, umat Kristian, dan Yahudi. Masing-masing Nabi Nuh ialah Nabi bersama ataupun sejarah dikongsi bersama sejarahnya oleh 3 agama besar tadi. Dan kita lihat bagaimanakah
Allah mengatakan wajalna zuriyatahu humul baqin, dan zuriat daripada Nabi Nuh itulah yang masih ada sekarang. Allah mengisyaratkan wajalna zuriyatahu humul albaqin, dan zuriat manusia yang ada sekarang kita adalah keturunan Nabi Nuh. Allah isytiharkan secara definite. Dan dari segi sejarah, Nabi Nuh ada beberapa orang anak. Yang satunya Allah tenggelamkan dia ketika banjir mula berlaku, yang Allah rakamkan dalam surah Hud. Yang tinggal ialah 3 orang anak bernama Sem, Ham dan Yafith. Dan mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, inilah ayah kepada manusia di atas muka bumi seluruhnya. Daripada 3 orang Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, yang bernama Sem, Rasulullah mengatakan dia adalah ayah orang Arab. Sem ialah ayah orang Arab. Itu sebab mereka panggil angka Sem. Mereka menjangkakan ayah mereka bernama Sem. Kemudian Ham, Abul Habash, iaitu ayah orang Afrika, yang kita sebut Afrikaner sekarang, Afrikaner. Yafis ialah bangsa Rom. Ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muhammad, mengatakan bahawa manusia yang besar dalam dunia hari ini ialah daripada 3 saudara ini, dan setiap manusia ada kaitan DNA yang sama. Kita boleh confirm dengan kajian DNA, semua makhluk, semua manusia di atas muka bumi datang daripada ayah yang sama, dan itulah manusia kunan daripada ayah sama. Dan saya nak fokuskan pada anaknya yang sulung bernama Yafis, sebab anak inilah yang paling dominan di atas muka bumi. Dan Yafis apabila banjir telah surut, ayahandanya Nabi Nuh AS minta dia tinggal di kawasan Kaukasus, kawasan di selatan Rusia sekarang. Disitulah Chechen, disitulah Dagestan, dan disitulah bermulanya kaum Kaukasus. Dalam polis forensik dia panggil Kaukasian, dan antara bangsa besar dunia hari ini ialah Kaukasian. Semua polis forensik tahu perkara ini, tetapi dia tak tahu bahawa asal usul ini datang daripada Nabi Nuh AS. Dan Nabi Nuh minta supaya keturunan Yafith, orang Kristian sebut Japheth, Yafith bin Nuh AS, ialah bangsa terbesar di atas bumi hari ini. Daripada China sampailah kepada Rom, itulah bangsa Yafith, yang dalam sejarah manusia dialah yang menjadi maharaja di dalam sejarah manusia kebanyakannya. Adapun anak Sem ialah Allah takdirkan para anbiya turun daripada keluarga Sem, dan keluarga Ham ditakdirkan diletakkan di benua Afrika, dan itulah yang disebut oleh ahli sejarah Muslim. Tuan-tuan yang saya hormati, daripada 3 orang anak Nabi Nuh inilah berpecahnya manusia dalam 3 bangsa yang besar. Sekarang kita sebut Mongoloid, Kaukasian dan Afrikaner, 3 bangsa. Polis forensik mesti tahu ini. Apabila ada satu jenayah, mesti identifikan bangsa apa, Mongoloid ataupun Afrikaner ataupun Kaukasian. Dan inilah 3 orang anak daripada Nabi Nuh yang menjadi keluarga manusia hari ini. Yafis, keluarga mereka yang tersebar ke utara Kaukasus, tersebar ke timur Mongolia sampai ke Jepun, Korea, dan ke barat sampailah kepada Rom. Seluruh negara Eropah datang daripada ayah sama, iaitu Yafith. Anak-anak Ham ditakdirkan di Afrika. Nabi Nuh minta Ham turun ke bawah, makmurkan bumi Allah ini. Kepada anaknya bernama Sem, diminta supaya kekal di kawasan Mediterranean, dan kebanyakan yang Allah, para anbiya yang Allah ciptakan dalam Al-Quran, semuanya daripada anak Sem. Para anbiya Allah tentukan daripada anak Sem, dan Nabi Ibrahim ialah antaranya. Dan keturunan Nabi Ibrahim lah para anbiya diutuskan sepanjang sejarah manusia. Dan itulah 3 bangsa besar dunia hari ini datang daripada keluarga Nabi Nuh AS yang sama. Dan ini kita lihat, kita fokus kepada keluarga Yafith. Tuan-tuan lihat, keluarga Yafith ini menurunkan anak-anaknya yang besar, antaranya Maghrib, Tawil, Qaumar, Mazai, Ajlan, Matih. Inilah keluarga besar dunia. Dan daripada itulah turunnya keluarga Turki, Mongolia, Slavik, orang Rusia sekarang,
orang Korea, orang Cina daripada ayah bernama Yafith. DNA membuktikan perkara ini. Sekarang kalau kita kaji DNA, kita boleh kumpulkan keluarga Yafith ini dalam satu kategori. Keluarga yang dua saya tak bincang di sini, sebab keluarga terbesar di atas muka bumi ialah keluarga Yafith, yang orang Kristian sebut Japheth. Tuan-tuan yang semati, Ya'juj dan Ma'juj juga datang daripada keluarga sama. Ya'juj dan Ma'juj bukan orang alien, tuan-tuan. Dia adalah keturunan anak Yafith yang sangat perkasa. Asal mereka ialah bangsa Slav. SLAV itu bangsa yang kita identify, bangsa Ya'juj dan Ma'juj, orang biasa. Mereka sangat jahat dalam sejarahnya. Dan tuan-tuan yang saya hormati, Yafith bangsa besarnya ialah Rusia, Tatar, China, Korea, Jepun. Itulah bangsa besar daripada keluarga Yafith di sebelah timur. Di sebelah barat ialah Rom, England, seluruh Eropah ialah keluarga Yafith. Dan keluarga Sem tertumpu di kawasan Mediterranean. Keluarga Ham tertumpu di Afrika. Itu sebab kita ada 3 bangsa besar darah manusia ini. Ini 3 bangsa besar dunia ini: Kaukasus, Negroid atau Mongolik. 3 bangsa saja. Polis prinsip mula-mula sekali pelajaran pertama dalam prinsip ialah kenal darah. Darah manakah yang melakukan jenayah? Kebanyakan di Amerika yang melakukan jenayah daripada darah Mongolik. Di Kuala Lumpur pun kalau kita cek darah Mongolik kebanyakan. Siapa Mongolik? Kita lihat insya-Allah. Tuan-tuan saya mati, daripada rambut, apabila berlaku jenayah, polis ambil rambut. Jadi identify jenis apa, kategori mana. Yang Caucasian, rambutnya pecah, besar, dan dia ada warna blond dan sebagainya. Dan Mongoloid ialah bangsa kita yang rambutnya sangat-sangat solid, sangat-sangat sihat, warnanya hitam, pekat. Itulah Mongoloid. Dan Negroid ialah rambutnya juga pecah. Polis dapat kenal dengan mudah. Dan di Amerika kalau ada jenayah, polis Amerika mengatakan kami selalu identify dia sebagai Mongoloid. Maksudnya orang yang turunan dari Yafith. Tuan-tuan, Allah jadikan seluruh manusia dan semua bumi ini daripada keluarga yang sama. Kita ialah keluarga yang sama. Kulit kita berbagai-bagai, daripada keluarga Yafith yang putih sampailah kepada keluarga Ham yang gelap. Dan semua manusia ditaburkan dalam kulit di antara yang paling putih keluarga Yafith dengan keluarga Ham yang paling gelap. Itulah manusia berbagai-bagai bangsa, tetapi siapa yang paling mulia ialah yang paling bertakwa. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'il lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqal azim. Wahai manusia, sesungguhnya kami mencipta kamu daripada lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu berpuak-puak, berkabilah, berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya kamu kenal mengenali. Tetapi sesungguhnya yang paling mulia daripada kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha berilmu, lagi Maha khabir. Tuan-tuan, kita lihat ini bangsa seluruh dunia. Kita daripada ayah yang sama. Allah mengatakan kamu daripada ayah yang satu. Dan dipisahkan supaya kamu berkenalan. Ada yang menerima hidayah dan ada yang belum menerima hidayah. Ada yang menentang hidayah. Termasuklah kaum Nabi Nuh yang telah dimusnahkan. Yang tinggal hari ini lah orang-orang yang baik-baik, tuan-tuan. Yang menentang Nabi Nuh telah dihapuskan. Yang tinggal ialah orang yang beriman asalnya. Kemudian mereka juga berpecah. Ada yang menerima hidayah, ada yang belum, ada yang menentang hidayah. Dan kita lihat kemanakah perginya kaum Yafith. Dan sekarang kita boleh trace dengan DNA. Ada J2, kategori J2, polis prinsip mesti tahu bahawa ini adalah haplogroup group ini ialah bangsa Yafith. Tetapi mereka tidak pernah identify dengan dorsal. Mereka hanya kenali dengan darah yang mereka sebut sebagai keluarga yang disebut sebagai Caucasian. Dia datang daripada tengah-tengah tempat Nabi Nuh berlabuh, di kawasan utara Turki dan di kawasan selatan Georgia. Itulah tempat mulanya manusia. Dan di dalam teks ilmu yang diajar oleh di barat, mereka mengatakan manusia berasal Afrika. Bohong. Sejarah ini menunjukkan bahawa manusia bermula daripada Caucasian. Di situlah bangsa induk manusia berasal di bangsa Caucasian,
yang sekarang Chechnya dan Dagestan. Ini bangsa yang paling perkasa di atas muka bumi, ialah bangsa Chechen dan Dagestan. Keturunan langsung daripada Nabi Nuh AS yang belum bercampur. Dan kita lihat bagaimanakah dia telah menyebar ke seluruh dunia, termasuklah Eropah sampai ke China. Itulah bangsa yang paling dominan, iaitu bangsa keluarga Kaukasia. Sekarang kita kaji dengan kajian dari mereka dapat trace kebanyakan keluarga Kaukasian ini terdapat di Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan kawasan-kawasan di Bukhara. Bukhara ini ialah keluarga Nabi Nuh daripada anaknya bernama Japheth ataupun Yafeth. Kemudian di Eropah kebanyakannya keluarga daripada anak Nabi Nuh bernama Yafeth bin Nuh AS. Dan sebahagian daripada kawasan-kawasan yang dipetakan di sini, di sinilah keluarga manusia yang paling dominan. Maharaja-maharaja kebanyakan datang daripada keluarga ini. Dan keluarga Sem ialah keluarga para anbiya. Tuan-tuan, mereka mengkaji di Korea hari ini. Mereka dapati bahawa bahasa Korea, bahasa Jepun, bahasa Cina sama dengan bahasa Turki, sama. Sebutan berbeza-beza, tetapi mereka datang pada keluarga sama. Sekarang, saintis klasifikasi bangsa Korea Utara dan Selatan satu bangsa dengan bahasa Turki. Dan ini dirasakan kepada bahasa dan juga kajian darah DNA. Dan manusia semakin dapat mengetahui asal-usul manusia, termasuklah bangsa kita. Dan sebagaimana sebutkan tadi, kulit manusia daripada Yafeth yang paling bawah, yang putih, dan sampailah kepada keluarga Hem yang paling gelap. Manusia lain di antara berdasarkan kepada rumus ini. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kelabu, ada yang kuning, dan itulah Allah jadikan bangsa manusia daripada ayah yang sama. Dan kita lihat darah manusia juga ada 3. Kalau kita pergi ke doktor, doktor kata pakcik darah O, pakcik darah A, pakcik darah B. Ada 3 jenis, 3 ayah. A, B, O, 3 saja, 3 ayah. AB bukan jenis, tuan-tuan. AB ialah darah yang tak dapat kita pastikan A atau B. Darah AB yang hakikinya adalah 3 jenis, dapat 3 ayah. Sem, Hem, Yafeth. Dan kita, tuan-tuan, boleh lihat O di manakah duduknya, dikaji dalam kajian berdasarkan darah. O di manakah, A di mana, B di mana. Ciri penting O ialah suka makan durian, B tak boleh bau durian. Siapa dia tak boleh bau durian itu dia B. Kebanyakan orang Arab tak boleh bau durian, orang Barat, orang Eropah tidak boleh bau durian. O sangat suka durian. Itu secara agak rambang kita lihat yang suka durian itu O kebanyakannya, walaupun telah bertukar-tukar kerana hubungan manusia, tetapi itulah asalnya. Sekarang mereka mengkaji ke manakah seluruh manusia ini bertumpu, dan akhir sekali mereka temui ayah kita satu saja. Satu saja ayah yang mereka sebut Y kromosom. Mereka dapat tentu bahawa ayah yang pertama ialah satu saja, dan kita panggil Adam. Orang lain panggil lain, orang Cina panggil lain, orang Eropah panggil lain, kita panggil Adam AS. Dan sekarang sudah confirm seluruh manusia tumpu kepada satu ayah, dan ayah ini kulitnya ialah Adam, iaitu putih, kuning, merah. Itu mana Adam dalam bahasa Arab. Adam maksudnya kulit daripada tanah, warna tanah, itu Adam. Dan manusia pertama Adam AS telah dapat kita trace sebagai ayah yang pertama. Sebab setiap kita ada Y kromosom. Ayah kita bawa Y kromosom ayah. Anak kita nanti bawa kita punya. Jadi kita boleh trace siapakah Y. Cuma tak dapat terang, pasti keseorang ialah ibunya. Ibu tak dapat diterang sebab kita hanya bawa DNA ataupun Y kromosom daripada ayah. Itu sebab dalam Islam ben kita mesti ayah. Oleh sebab itu mereka telah sampai kepada satu hakikat bahawa manusia daripada satu ayah. Dan tuan-tuan, dalam hadis yang panjang ini Rasulullah menceritakan bahawa khalaqallahu Adam wa taluhu sittu nasiran. Allah ciptakan Nabi Adam, tingginya lah 60 hasta. Hasta siapa? Bukan hasta kita, hasta Nabi Adam. Kemudian sebagaimana yang diceritakan, apabila dijadikan Adam, Allah minta supaya malaikat bersujud. Dan disitulah berbezanya antara Adam salam dan juga dengan
iblis yang menentang. Yang saya nak fokus di sinilah tinggi Adam AS ialah 60 hasta. Manusia semakin lama semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan kita hari ini paling kecil. Ada seorang profesor di Universiti Arab. Dia cuba mengira usia manusia berdasarkan kepada matematik. Dan dia mengatakan sekiranya manusia dulu tinggi dan sekarang kita rendah, dan dia ambil data-data di antaranya, maka dia buat model exponential. Pelajar matematik tahu model exponential. Exponential ini ialah dia decline ataupun dia monotonic decreasing function, dan kajiannya barangkali tepat, barangkali tidak. Dan saya tidak memberikan nilai usia manusia sebab kita tak dapat bergantung kepada kajian ini, sebab datanya sangat kecil, tetapi ada usaha untuk menentukan berapakah usia dunia. Dan dia memberikan nilai ini, tapi nilai ini barangkali tidak dapat kita ambil sebagai pegangan. Walau macam mana pun, ada di universiti di Saudi, mereka buat jubah untuk ayahanda pertama, dan lihat saiz jubah. Sekiranya Nabi Adam salam memakai jubah saiz yang seperti itu, ini kita sekarang di bawah. Itu saiz kita. Itu saiz orang Arab, bukan orang Melayu, orang Arab. Saiz Nabi Adam salam sangat tinggi, 60 hasta. Dan kita jangka Nabi Nuh pun ialah saiznya yang barangkali kecil sedikit pada Nabi Adam salam, tetapi masih lagi tinggi. Kita buat bandingan. Nabi salam ialah sebagai tahap di situ yang manusia berdiri, dan saiz kita ialah yang paling hujung tu, tak nampak lihat. Itu banding ayah pertama dengan keturunannya. Dan kita semakin lama semakin kecil, dan kita cuba lihat anak Nabi Nuh yang bernama Yafes tadi. Di antara 7 bangsa yang paling terkenal dunia ialah daripada keluarga Yafes, dan kebanyakan dari Eropah dan juga di Kaukasia. Kita bagi ruang untuk azan dulu. Okey, insyaAllah.
Okey, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan ingin rujuk lebih detail, rujuklah Tarikh At-Tabari ataupun Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Katsir ataupun At-Tarikh Al-Kamil fi Tarikh karya Ibn Katsir. Saya petik sebahagian daripada mereka. Dan inilah keluarga manusia yang paling dominan ialah keluarga Kausian. Ini wajah Kaukasia. Dan di antara bangsa yang paling murni keturunan asal Nabi Nuh AS ialah orang China. China ialah orang perkasa di dunia. Tidak ada orang yang lebih menandingi China. Saiznya sangat besar dan mereka mendiami kawasan asal. Mereka tidak berpindah daripada kawasan asal mereka sebab Nabi Nuh telah memberikan amanah untuk keluarga ini duduk di sini. Dan mereka kekal di Dagestan, di Chechen, bahkan orang Rusia daripada bangsa yang sama. Sebahagian beriman, sebahagian menentang. Termasuklah Ya'juj Ma'juj. Ialah daripada bangsa Slav yang sangat terkenal kejahatannya. Mereka saiz sangat besar. Tuan-tuan, mereka tinggal di pegunungan yang sangat tinggi di kawasan tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh SAW. Dan ini saiz mereka. Mereka menternak kambing biri-biri yang juga besar saiznya. Mereka kaum yang sangat-sangat perkasa sebab kawasan mereka tempat yang masih belum diterokai sepenuhnya, tinggal di pegunungan, dan Habib juara UFC itu turun daripada kawasan ini. Dan saiz mereka paling besar. Ini saiz yang Rusia tidak boleh lawan. Ini saiz keturunan Nabi Nuh AS. Dan mereka masih pelihara nasab mereka. Mereka mengatakan, datuk kami Nabi Nuh yang kami belum bercampur. Nak tengok keluarga Nabi Nuh, tengoklah kami. Bangsa yang paling rapat dengan Islam. Mereka akan berjuangkan Islam segala-galanya. Inilah bangsa yang sangat komited dengan Islam. Dan mereka namanya bangsa Dagestan, bangsa Chechnya ialah bangsa yang sama. Dan diistilahkan oleh dunia sebagai bangsa yang paling perkasa. Rusia dengan teknologinya tidak pernah dapat mengalahkan bangsa ini. Tuan-tuan yang saya hormati, mereka sangat-sangat komited dengan zikir dan juga dengan penyucian jiwa, Islam dan juga ihsan. Yang menjadi tumpuan mereka adalah ihsan. Mereka adalah bangsa yang sangat-sangat perkasa. Ini wajah orang tua mereka. Dan mereka disahkan wanita paling cantik dunia adalah bangsa sini. Mereka mengamalkan tarikat berbagai-bagai. Dan Presiden China sekarang ialah Ramzan Kadyrov yang memastikan setiap tenteranya berzikir setiap hari dan salat subuh berjemaah. Tidak ada pengecualian. Mereka lah barangkali bangsa yang paling komited dengan Islam, melebihi orang Arab. Dan mereka boleh berjuang bila masa saja. Wanita mereka disediakan oleh bangsa satu sebagai wanita paling cantik. Ini bangsa Chechnya ialah keturunan asal Nabi Nuh. Kalau tuan-tuan pergi ke Chechen, Chechen ialah bangsa wanita yang tercantik dunia. Dan yang bawa taksi di Chechen seperti ini. Apatah lagi seri rumah ataupun putri-putri yang duduk di tempat-tempat yang istimewa. Inilah tuan-tuan Chechen, bangsa Nabi Nuh. Inilah bangsa Nabi Nuh yang masih kekal sampai hari ini. Mereka menyebut Chechen itu maksudnya ialah keluarga Nabi Nuh. Orang yang selamat daripada banjir mana Chechen. Dan orang Cina juga, kalau kita lihat sejarah mereka, mereka mengatakan moyang mereka ialah orang yang terselamat daripada banjir, Nabi Nuh AS. Orang Cina, orang Jepun masih mengakui moyang mereka nama tidak sama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh bukan asal Nabi Nuh. Namanya Abdul Ghaffar. Dan Nuh maksudnya dia suka menangis. Nawah, Nuh, gelaran. Dan itulah yang disebut oleh ahli tafsir termasuk Al-Qurtubi. Qurtubi mengatakan bahawa Nuh adalah gelaran, bukan nama asal. Dan itu sebab kita lihat bangsa dunia masih menyebut moyang mereka daripada orang yang terselamat dari banjir, sama ada orang Korea ataupun orang Cina ataupun orang Mongolia, mereka sama saja mengatakan moyang kami ialah orang yang terselamat daripada banjir. Tuan-tuan, kita lihat bagaimana Islam sampai di sini. Ketika zaman Sayyidina Umar lagi, Islam telah sampai di Dagestan dan di Chechen. Ketika Islam belum sampai ke Tanah Melayu, Islam sampai ke sini. Di antara sahabat Rasulullah yang terkenal ialah Sarakah bin Amru yang telah membuka kawasan tersebut.
Dan di sinilah tempat Islam yang sangat berkembang dan kita tak pernah beritahu sejarah ini. Sebahagian sejarahnya saya paparkan dalam buku saya adakan dalam tahun lepas, memaparkan apakah umat Islam di sini. Mereka kemudiannya cukup ramai dihantar oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk sampaikan mesej Islam, dan yang terpilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab ialah orang Quraisy. Orang Quraisy dipilih khusus untuk sampaikan mesej kepada kawasan orang asal keturunan Nabi Nuh ini, dan mereka menerima Islam dengan cepat. Itulah sifat orang Dagestan dan orang Chechen yang berjuang menentang Rusia sepanjang hayat mereka. Mereka tidak pernah surrender. Dan tuan-tuan, di Dagestan, di bandar Durban, di situ terdapat 40 makam sahabat Rasulullah, dan tidak ada tempat selain Madinah atau Mekah berkumpulnya sahabat Rasulullah yang seramai 40 orang. Dan yang kita ketahui lah, inilah satu-satunya kota yang tempat makam sahabat Rasulullah seramai 40 orang. Negara kita barangkali ada sahabat yang dimakamkan di sini atau tidak ada, tetapi tempat di luar pada Madinah dan Mekah yang paling banyak sahabat Rasulullah ialah di Dagestan. Dagestan ialah bumi Islam yang sangat-sangat berkembang, tetapi sejarahnya tak pernah disebut dengan kita. Dan inilah kubur para sahabat Rasulullah yang terkorban syahid di sini. Mereka masih dikunjungi oleh para sufi, dan mereka ialah daripada golongan orang Quraisy. Kenapakah Sayyidina Umar memilih orang Quraisy untuk sampaikan mesej di sini, sedangkan kita lah orang Yaman yang sampaikan Islam kepada kita? Tetapi untuk kawasan ini khusus orang Quraisy yang dihantar. Oleh sebab itu ada perkampungan Quraisy di sini. Ini masjid yang dibina terawal di Rusia, yang dibina ketika zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Masjid ini namanya Masjid Jumaah, yang ditutup ketika zaman Soviet Union tetapi dibuka kembali. Di sini para sufi telah mengunjunginya. Mereka juga percaya Nabi Khidir pernah mengunjungi masjid ini. Mereka juga percaya bahawa Al-Junaid Al-Baldi pernah berada di sini di dalam misi sufisme. Dan ini satu kampung yang ditinggalkan, namanya kampung Quraisy. Para sahabat Rasulullah yang tidak dikenal pasti apakah daripada para sahabat atau para tabi'in yang telah dikebumikan di sini tidak dapat kenal pasti. Dan di sini terletak di atas pegunungan Chechen, Dagestan, tempat yang sangat asing pada kita di Malaysia, sebab hampir tidak ada sejarah di sini keturunan asli Nabi Nuh ini yang dipapar kepada kita. Ini sebahagian peninggalan mereka. Dipanggil kampung Kala Quraisy, maksudnya kampung Quraisy. Dalam bahasa tempatan yang masih dapat kita saksikan kisah-kisah peninggalan mereka. Kampung ini telah ditinggalkan, barangkali kerana peperangan, barangkali kerana sebab lain. Tetapi itulah kisah-kisah peninggalan mereka, dan inilah di antara penempatan yang telah ditinggalkan. Barangkali tempat ketika orang Quraisy awal menyerang membawa Islam ke Dagestan dan Chechen, mereka berkampung di sini barangkali. Sekarang tidak ada penghuni lagi. Dan inilah kisah-kisah keturunan Nabi Nuh yang masih dapat kita saksikan ini. Ini sebahagian daripada perkampungan mereka yang ditinggalkan, sebab di sini sangat sejuk. Musim salji sangat-sangat sejuk, barangkali itu antara sebab mereka telah meninggalkan perkampungan ini. Sekarang mereka sedang berjuang untuk membentuk negara Islam yang mereka sebut Imarah Al-Qawqas Islamiyah, dan mereka ingin membentuk sebuah negara Islam tulen, melaksanakan hukum hudud Allah, menggunakan Al-Quran dan kitab Allah di sini. Tapi sayang, sentiasa dihalang oleh Rusia. Mereka sentiasa berperang sejak ratusan tahun, dan mereka tidak pernah menyerah kalah. Mereka dibunuh ramai-ramai, tetapi mereka akan muncul dan mereka membawa kalimah yang sama. Ini bendera mereka, bendera yang ingin menegakkan Islam. Mereka ada imam-imam yang besar, pemimpin besar mereka. Mereka kembalikan zaman khalifah. Mereka ada khalifah yang mereka sebut imam. Antaranya Mas'ud Ushama ini yang menentang Rusia, tak pernah mengaku kalah. Dan yang paling terkenal ialah tokoh ini yang juga berjuang menentang Rusia begitu lama. Dan Imam Syamil inilah yang dikenang sepanjang masa. Dan tuan-tuan, kalaulah di Palestin kita kenal dengan Qassam, iaitu panglima mereka yang berjuang menentang Yahudi. Di Chechen, Dagestan, kita kenal dengan Imam Syamil. Imam Syamil ialah sebagai tokoh inspirasi mereka. Panglima ini bukan saja ulama, dialah pejuang yang tidak pernah mengaku kalah dengan Rusia,
Dan inilah sebahagian daripada kisah keluarga. Tuan lihat fizikal orang keturunan Nabi Nuh masih lagi mempamerkan wajah yang asal. Sebab mereka mengatakan perkahwinan di kalangan mereka saja, tidak di kalangan orang lain. Mereka mengekalkan keluarga Nabi Nuh supaya dapat kita lihat saksikan peninggalan keluarga Nabi Nuh yang masih dapat kita saksikan hari ini. Tetapi sejarah ini tak pernah disebut dalam negara kita. Dan akhirnya kawasan ini dimasuki oleh Soviet Union dan nasib mereka sangat malang, dan saya tidak dapat meneruskan sebab masih panjang lagi slide saya baru separuh dan saya harus tutup di sini. Mudah-mudahan kita ambil kenangan pada bulan Muharram di Zulah, tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh, sebagai tanda untuk kita berfikir dan tanda-tanda ditinggalkan dalam sepanjang pencarian ataupun peninggalan kapal Nabi Nuh. Dan saya sudah ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.